Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan sambung pengajian kitab yang kedua. Kitab yang kedua pada membicarakan tentang Al-Ibanah wal-Ifadah, yakni kitab pada membahaskan tentang haid, nifas dan istihadah bagi orang perempuan. Sambungan pada muka surat 42. Siapa yang ada kitab boleh lihat muka surat 42, bab yang kelima. Kita masuk pada bab yang kelima. Telah berlalulah 4 bab. Kita dah lalu 4 bab. Kita akan masuk pada bab yang kelima. Yang mana dalam bab yang kelima ini membincangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Dalam bab yang kelima ini dia ada beberapa daripada fasal-fasal, ada pecahan-pecahan dia. Yang pertama nanti akan membicarakan tentang solat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf, berhenti dalam masjid, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca, puasa, talak, lalu dalam masjid jika dibimbangi akan mengotorkan masjid, menyentuh di antara pusat dan lutut, kemudian bersuci dengan niat ibadah. Itu di antara beberapa perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Baik. Nanti dia akan terangkan satu persatu. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima, diharamkan ke atas perempuan yang haid. Bila kata haram ni mana tak boleh buat lah. Kalau buat hukumnya berdosa. Perkara yang haram ini iaitu suatu perkara yang apabila kita buat dijanjikan seksa, yang ini dapat dosa. Seandainya kita tak bertaubat daripada perkara tersebut, kalau kita tinggal dapat pahala. Benda yang haram ni kalau kita tinggal sebenarnya dapat pahala. Pahala apabila kita niat tinggal tu kerana nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diharamkan ke atas perempuan yang datang haid dan nifas. Ini dua keadaan dia. Bila datang dua keadaan ni, iaitu perempuan yang haid dan nifas, maka haram, dia tak boleh buat. Walaupun sebelum ini perkara-perkara yang akan dinyatakan ini termasuk dalam perkara yang dihalalkan, yakni yang diperbolehkan, bahkan dituntut untuk buat. Bahkan dituntut untuk seseorang itu lakukan. Perkara yang diharamkan ke atas perempuan haid dan nifas ni, sebelum daripada kedatangan haid dan nifas, perkara ini termasuk dalam perkara yang dituntut buat. Bahkan sebahagiannya termasuk dalam perkara yang wajib kena buat. Tu wajib kena buat. Tetapi ketika datangnya larangan syarak, benda yang wajib tu ditinggalkan. Itu termasuk perempuan yang orang perempuan yang diberikan keuzuran. Keuzuran yang keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Okey, baik. Diharamkan ke atas perempuan yang datang haid dan nifas, seperti yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil. Dia bagi kepada dua. Dalam kitab ni dia bagi kepada perkara-perkara yang haram ni, dia bagi kepada dua pembahagian. Okay. Yang pertama dia kata, setiap perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil, maka perkara itu juga diharamkan kepada perempuan yang datang haid dan nifas. Orang yang berhadas kecil mana orang yang tidak berwuduk lah. Orang yang tidak memiliki wuduk. Baik. Apa dia? Ada 4 perkara. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Bila orang yang berhadas kecil, 4 perkara ni tak boleh buat. Solat dia tak boleh buat. Kenapa? Solat berhajat kepada bersuci daripada hadas kecil dan besar. Kemudian tawaf pun tak boleh. Mesti nak kena ada nak kena ada wuduk. Yang ketiga menyentuh mushaf, kita sentuh, tak angkat lagi, sentuh. Menyentuh mushaf pun berhajat kepada suci daripada hadas kecil. Dan yang keempat membawa, kita bawa, angkat ataupun pindah ataupun kita bawa. Membawa mushaf juga berhajat kepada orang yang suci daripada hadas kecil. Okey, jadi 4 perkara ni diharamkan kepada perempuan yang datang haid dan nifas. Baik. Begitu juga
apa yang diharamkan, begitu juga apa yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Berjunub ni maksud orang yang selepas dia bersama dengan suaminya. Tu. Dia selepas bersama dengan suami ataupun selepas daripada bersama dengan isteri. Begitu juga apa yang diharamkan ke atas orang yang berjunub, diharamkan juga ke atas perempuan yang datang haid dan nifas. Kumpulan yang kedua ni, kumpulan perkara yang diharamkan, yakni setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub juga diharamkan kepada kepada perempuan yang datang haid dan nifas. Iaitu 4 perkara yang terdahulu dan ditambah. Ada tambahan dia kata. 4 perkara yang terdahulu kemudian ditambah dengan 2 perkara ni. Yang pertama apa? Berhenti di dalam masjid. Kalau orang yang berjunub pun tak boleh solat. Orang yang berjunub pun tak boleh tawaf. Orang yang berjunub pun tak boleh menyentuh mushaf. Orang yang berjunub pun tak boleh membawa mushaf. Dan orang yang berjunub dia tak boleh berhenti di dalam masjid. Dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Adapun kalau orang yang berhadas kecil, dia boleh masuk dalam masjid. Orang yang berhadas kecil, dia boleh membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Tak ada masalah. Cuma dia tak boleh sentuh dengan bau je. Adapun orang yang berjunub ni, dia tak boleh berhenti dalam masjid dan juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Jadi 4 tambah 2 lagi ada 6. Sudah ada 6 perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid dan nifas. Baik. Dan ditambah lagi ke atas perempuan yang berhaid dan bernifas, ada tambahan lain pula, iaitu yang pertama puasa. Puasa tak boleh. Puasa tak boleh. Adapun puasa bagi orang yang berjunub boleh, tak ada masalah. Maksudnya apabila dia berjunub malam, kemudian dia tak mandi lagi sampailah masuk kepada waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Begitu juga orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil puasanya sah. Dia tidak menjadi salah satu syarat sah bagi puasa. Yang kedua ditambah lagi haram ditalak. Tak boleh diceraikan. Suami tidak boleh menceraikan akan isterinya ketika dalam keadaan dia kedatangan haid. Yang ketiga, lalu di dalam masjid. Lalu di dalam masjid jika dibimbangi akan mengotorinya, yakni mengotori masjid. Lalu di masjid ni maksudnya dia berpusing dalam masjid, masuk daripada pintu yang sama, keluar daripada pintu yang sama. Kalau melintas tu lain. Nanti dia akan terangkan lagi. Baik. Dan yang seterusnya, yang keempat, menyentuh di antara pusat dan lutut. Yang ini suami tidak boleh menyentuh di antara pusat dan lutut bagi isteri. Di antara pusat dan lutut bagi isteri. Maknanya kalau tak boleh menyentuh di antara pusat dan lutut, maka diharamkan juga di sini. Haramkan jima' pun tak boleh. Dan yang kelima, bersuci dengan niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah. Jadi ada berapa perkara? Ada 11 perkara. 11 perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid dan nifas. Tidak boleh dilakukan. Haram maknanya wajib tinggal. Baik. Dia kata sekarang kami akan huraikannya semua dengan terperinci. Ini kena ingat dah. Saya ulang balik. Yang pertama solat, yang kedua tawaf. Yang tak ada kitab tu mungkin boleh buat catatan. Solat, tawaf, kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Lepas tu berhenti di dalam masjid, membaca Al-Quran dengan niat membaca ataupun tujuan membaca. Kemudian puasa, lepas tu talak. Lalu dalam masjid, jika dia bimbang akan mengotori masjid, menyentuh di antara pusat dan lutut, bersuci dengan niat ibadah. Ini termasuk di antara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang haid dan nifas. Kemudian pengarang kitab ni dia akan huraikan satu persatu dengan terperinci. Yang pertama solat. Yang pertama iaitu solat. Jadi solat ni kalau tidak kedatangan haid dan tidak kedatangan nifas, maka solat termasuk perkara yang wajib. Tetapi bila ada mani', yakni perkara yang menegah, maka tak boleh lah. Diharamkan ke atas perempuan dalam keadaan haid dan nifas mengerjakan solat. Diharamkan ke atas perempuan ketika dalam keadaan haid dan nifas itu mengerjakan solat, yakni dia bersembahyang, walaupun solat sunat, atau solat jenazah, atau sujud tilawah,
atau sujud syukur sekalipun tidak boleh. Kerana semua tu dihitung sebagai ibadah. Solat yang wajib ataupun solat wajib, solat yang fardu ni terpecah lagi lah berapa ni yang wajib ni. Kadang wajib 5 waktu, kemudian wajib nazar ataupun wajib qada juga tak boleh. Tak boleh untuk dia buat. Begitu juga solat sunat, semua solat sunat pun dia tidak boleh. Dan juga solat jenazah ataupun sujud tilawah, yang ni sujud yang kita lakukan apabila mendengar ataupun ada kita membaca pada ayat-ayat tilawah tu, ayat-ayat sajadah dia panggil. Ataupun sujud syukur, sujud yang kita buat ketika kita mendapat sesuatu perkhabaran ataupun mendapat sesuatu yang baik, maka kita pun buat sujud syukur. Baik. Baik. Maka semua tu diharamkan. Okey. Di sini kami akan terangkan dua masalah penting. Dua masalah penting, iaitu yang pertama dia panggil turuwul mani', dan masalah yang kedua zawalul mani'. Okey, ada dua perkara yang perlu kita ingatkan dalam bab solat ni. Dalam bab solat, bila dihalang untuk bersolat dan bila diperbolehkan untuk bersolat. Kerana ada ketika dihalang, ada ketika diperbolehkan untuk solat. Baik. Masalah yang pertama, okey, masalah yang pertama pada bab solat ni, dia nak terangkan kat sini pada bab solat, masalah pada orang yang kena menunaikan solat setelah dia suci daripada haid. Waktu dia kedatangan haid, memanglah dia tak boleh menunaikan solat. Waktu kedatangan haid, ketika haid ada, haid ni mani'. Ketika haid ada, yang ni mani' ada, mana ketika tu dia tak boleh nak menunaikan solat. Tetapi apabila datang dua keadaan, apabila datang dua keadaan, yang pertama turuul mani' dan yang kedua ialah zawalul mani'. Maksudnya apa? Yang pertama tadi, apabila datang perkara yang menghalang kewajipan solat, turuwul mani', yang ni perkara yang menghalang. Asalnya kita ni orang yang boleh solat, kemudian datang penghalang. Apa dia? Haid. Haid tu mana penghalang lah. Jadi apabila datangnya penghalang, maka tak boleh nak solat. Okay, baik. Kemudian datangnya penghalang ni, ada ketika pada waktu yang membolehkan kita solat, maka kita kena solat. Sebelum kita kena qada balik solat tu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua dia panggil zawalul mani'. Zawal mana terangkat. Terangkat penghalang. Apa maksud terangkat penghalang? Umpama contohnya haid kita suci. Haid kita suci pada waktu yang membolehkan untuk kita solat. Kita suci pada waktu yang memang cukup untuk kita menunaikan solat. Maka ketika itu kita kena solat lah. Ini dua perbahasan yang akan dibawakan dalam kitab ini berkenaan tentang solat. Asalnya bagi perempuan yang haid diharamkan atas mereka itu untuk solat, tak boleh. Tetapi apabila berlaku dua keadaan ni, dia kena lihat balik keadaan solat dia. Masalah yang pertama, mungkin dalam kitab ni dia akan agak berbeza daripada kitab yang lain. Kerana biasanya kitab yang lain dia akan macam dalam kitab Tuhfatul A'izah tu dibawa datang dulu perbahasan berkenaan dengan turuk. Yang ni perkara yang menghalang. Tapi dalam kitab ni dia bicara tentang perkara yang terangkatnya halangan tu. Okey. Jadi tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Masalah pertama dia kata zawalul mani'. Zawalul mani', yakni tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Maksudnya apabila berlaku keadaan terangkatnya perkara yang menghalang solat bagi seorang perempuan tu. Okey, baik. Maksud tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Okey, maksud perkara yang apa yang dimaksudkan tiada perkara yang menghalang kewajipan solat? Yang pertama, suci daripada haid dan nifas. Asalnya dia seorang perempuan yang haid dan nifas, kemudian dia suci. Bila suci tu yang dinamakan perkara yang tiada perkara yang menghalang daripada melaksanakan kewajipan solat. Apabila seorang perempuan, umpama contoh, dia dah melihat pada kemaluannya itu tidak ada tanda-tanda darah. Tidak ada tanda-tanda darah. Maka ketika itu sudah terangkat daripadanya itu akan halangan untuk menunaikan solat. Jadi kalau dia tak solat, tak boleh. Melainkan berhentinya itu pada waktu yang luas. Pada waktu yang luas.
Yang mana ada waktu untuk tidak ada tuntutan untuk dia melakukan solat, maka ketika itu boleh untuk dia tangguhkan waktu solatnya. Umpama contoh suci pukul 9 pagi, ni waktu luas lah, yang ni tak perlu bersegera untuk mandi. Kenapa? Belum ada keperluan yang mewajibkan untuk dia mandi. Tetapi kalau dia berhenti pada waktu yang memang kita kata dalam waktu solat, bila berhenti pada waktu solat, mana ketika itu ada keperluan untuk dia menunaikan solat, jadi dia kena bersegera. Dia kena bersegera untuk mandi. Okey. Itu yang pertama, suci daripada haid dan nifas. Yang kedua, perkara yang maksud tiada perkara yang menghalang kewajipan solat ialah sedar daripada gila, mabuk ataupun pengsan. Orang yang gila kemudian dia sedar. Ketika dia gila tu dia tak boleh nak sembahyang. Mana tak wajib, tak ada sembahyang sebab dia gila. Gila ni dia manik, dia menegah. Umpama puasa pun macam tu juga. Mana dia gila. Okey. Kemudian mabuk. Orang yang mabuk, ketika mabuk pun tak boleh dia nak menunaikan solat. Kemudian yang ketiga, pengsan. Pengsan pun sama. Apabila pengsan tidak boleh untuk menunaikan solat. Apabila dia sedar, tu dia panggil terangkatnya. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Okey, baik. Dan yang ketiga, kanak-kanak sampai umur. Yang ni kanak-kanak yang sampai umur baligh. Bila dah sampai umur balik, ketika tu dah sampai kepada kewajipan untuk dia menunaikan solat. Sebelum tu tak wajib lagi, kalau dia tak sembahyang pun tak apa. Tapi apabila sampai di umur balik, maka ketika tu dia kena menunaikan solat. Okay. Dan yang keempat, orang kafir memeluk Islam. Orang kafir memeluk Islam. Asalnya sembahyang tu tak wajib atas dia kerana kafir, tapi dia akan ditutup lah. Kita bincang dah benda ni sebelum ni kan. Tapi bila dia masuk Islam, maka kewajipan solat tu ada dah pada dia. Kalau dia tak reti, sekadar yang dia tahulah, dipimpin oleh orang yang orang yang boleh membantu dia untuk menunaikan ibadah ketika tu. Okey, baik. Jadi masalah pertama ni yang akan kita bincang ialah zawalul mani'. Ini tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Apabila seorang perempuan yang berhaid, perempuan yang berhaid dan bernifas telah suci, sebelum habis waktu. Dia suci sebelum habis waktu. Sekalipun waktu solat yang tinggal hanyalah mencukupi untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih daripada tu. Okey. Atau lebih, maka wajib qada solat waktu tersebut dengan dua syarat. Apabila ada seseorang perempuan yang telah suci di akhir waktu. Dia suci di akhir waktu. Kemudian waktu yang ada tu cukup untuk dia melakukan takbiratul ihram. Dia cukup untuk melakukan takbiratul ihram ataupun lebih. Memang cukup untuk menunaikan sembahyang yang sempurna walaupun dalam waktu yang ringkas. Maka wajib qada sekiranya tidak kedatangan mani' yang lain. Okey, maka wajib dia qada solat tersebut. Dia wajib qada solat tersebut dengan dua syarat berikut. Ni yang pertama dia panggil zawalul mani', apabila terangkat halangan. Umpama contoh kita kata ni lah, contoh kita ambil. Okey. Contohnya seorang perempuan pukul 3.50 PM, okey, 3.50 PM dia suci. Zawal, mana terangkat dia punya halangan. Sebab dia suci. Kemudian pukul 4 PM masuk waktu asar. Okey, masuk waktu asar. Ini mana suci di akhir waktu. Dia suci di akhir waktu. Jadi waktu di antara 3.50 sampai pukul 4 ni, dengan syarat tidak kedatangan mani' yang lain, mana cukup untuk dia menunaikan solat. Apa solat dia ketika ni? Solat zuhur. Waktu ni ada solat zuhur. Jadi sini bukan sekadar takbiratul ihram saja, bahkan cukup untuk dia menunaikan solat yang sempurna. Cukup waktu untuk solat yang sempurna. Cukup waktu untuk dia bersuci. Cukup waktu untuk dia menunaikan solat yang sempurna kerana tidak kedatangan mani' yang lain. Maka wajib dia tunaikan. Wajib dia solat kat sini. Okey, kenapa? Waktu tu cukup untuk dia menunaikan solat.
Itu dia panggil. Kenapa? Kerana terangkat pada akhir waktu, yang mana waktu pada akhir ni cukup untuk dia melakukan takbiratul ihram. Okey. Tu. Maka wajib dia qada. Okey. Dengan dua syarat. Dia kata dengan dua syarat yang berikut. Yang pertama, okey. Yang pertama, tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Maksudnya apa? Tidak ada manik yang seterusnya. Tidak kedatangan manik. Tidak kedatangan manik. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Seperti apa? Seperti gila, pengsan, haid dan nifas. Tidak ada. Tidak ada. Sekadar masa untuk bersuci. Begitu juga masa untuk melakukan syarat-syarat solat yang lain. Umpama contoh ni, di antara pukul 10 ni, 3.50 sampai pukul 4 ada 10 minit. Okey, ada 10 minit. Dalam 10 minit ni cukup sangat untuk bersuci dan cukup sangat untuk menunaikan solat. Mana bila tidak ada kedatangan manik selepas ni, contohnya kalau kata 3.50 sampai pukul 4, kata pukul 4 ni dia mari gila. Contohnya lah. Katakan dia mari gila. Gila mana halangan untuk solat. Okey? Tapi ni waktu yang cukup. Cukup untuk dia menunaikan solat. Satu waktu yang memang cukup untuk dia bersuci dan satu waktu yang memang cukup untuk dia menunaikan solat yang ringkas 10 minit. Maka yang waktu ni dia wajib solat. Lepas dia bangun sedar daripada gila, waktu ni kena qada lah kalau dia tak solat. Kerana waktu ni dihukumkan sebagai waktu yang cukup. Kenapa? Waktu ni tidak ada halangan. Okey. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat seperti gila, pengsan, haid dan nifas. Okey, waktu tu sekadar masa untuk bersuci. Sekurang-kurangnya 5 minit kata masa untuk bersuci. Begitu juga masa untuk melakukan syarat-syarat solat yang lain. Sepaling ringkas pun solat kita buat 5 minit. Mana 10 minit lebih kurang. Tu. Baik. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan pendapat ini berbeza dengan pendapat Al-Alamah Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala yang tidak meletakkan syarat sempat masa untuk melakukan syarat-syarat solat yang lain. Adapun kalau Imam Ramli tak letak syarat ni. Dia tak letakkan syarat mesti ada waktu yang cukup untuk bersuci ataupun waktu yang cukup untuk melakukan syarat-syarat solat. Yang penting apabila ada je waktu waktu suci tu ada ruang untuk sebelum masuk waktu yang lain, maka wajib untuk dia menunaikan solat ketika tu. Itu Imam Ramli. Okey, baik. Syarat yang kedua, tiada perkara yang menghalang kewajipan solat sekadar masa untuk mengerjakan solat waktu itu dengan seringkas yang mungkin. Okey. Syarat yang kedua ini pula ada juga waktu yang ringkas. Waktu yang ringkas untuk mengerjakan solat pada waktu itu dengan seringkas yang mungkin. Dengan seringkas-ringkas yang mungkin. Kalau pada waktu itu ada menghubungkan dua waktu dalam satu masa. Contoh nanti kita akan lihat perempuan yang suci pada akhir waktu asar ataupun pada waktu asar. Maka perempuan ni dia wajib menunaikan solat asar pada waktu tu dan juga wajib untuk mengqadakkan solat yang sebelumnya iaitu solat zuhur. Dia kena mengqadakkan kena tunaikan solat asar pada waktu tu dan menunaikan solat zuhur yang sebelumnya. Jadi kalau ada keadaan macam ni, syarat untuk qadak solat zuhur tu mesti mencukupi waktu. Okey, contohnya kita buat, nanti dia akan tunjuk lagi. Okey, contohnya kalau kita buat, contohnya ambil pukul 6.50 PM. Dia suci. Okey, dia suci. Baik. Kemudian 6.50 PM ni dia suci. Apabila dia suci pada waktu ni pukul 7 maghrib. Okey, katakan 7 PM maghrib. Masuknya waktu maghrib. Okey, masuknya waktu maghrib. Datang pada waktu maghrib dia mai gila. Dia suci daripada nifas.
Lepas tu bila masuk maghrib dia gila. Okey, bila gila dia cuma ada waktu 10 minit je. Okey, 10 minit ni 5 minit contohnya, 5 minit kita bagi untuk bersuci. 5 minit bersuci, 5 minit solat satu waktu asar lah. 5 minit lagi untuk solat Zuhur. Jadi waktu yang diperlukan sekurang-kurangnya 15 minit. Waktu yang diperlukan sekurang-kurangnya 15 minit. Jadi sekarang ni dia ada waktu cuma 10 minit je. Dia ada waktu 10 minit je. Maksud ketika ni dia tak perlu qada Zuhur. Zuhur tak perlu qada, dia hanya perlu sembahyang asar saja. Dia hanya perlu sembahyang asar saja. Kenapa? Kerana tak mencukupi. Itu syarat yang kedua tu. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat sekadar masa untuk mengerjakan solat waktu dengan seringkas yang mungkin. Mana kalau nak gabungkan ni sekurang-kurangnya 15 minit. Kita nak ada waktu tu. Tapi kalau tak cukup waktu tu, maka kita hanya meraihkan waktu yang ada pada situ saja. Ada pada situ saja. Waktu yang ada pada ketika itu saja. Okey. Ni kena ingatlah ni masalah ni. Okey. Baik. Diwajibkan juga qada. Nanti dia akan tunjuk contoh-contoh tu, kita akan faham. Diwajibkan juga qada solat bagi waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya jika waktu itu boleh dijamakkan dengan waktu yang ia sedang berada. Okey? Waktu yang ia sedang berada. Seperti apa? Seperti Zuhur bersama Asar dan Maghrib bersama Isyak. Dan Maghrib bersama Isyak. Dengan syarat perkara yang menghalang itu tiada sekadar masa untuk mengerjakan dua solat fardu seringkas mungkin dan bersuci. Okey, maksudnya apabila dia suci pada waktu yang boleh dijamakkan solat. Sucinya pada waktu apa? Waktu asar. Okey. Contoh kita ambil sini. Suci pada waktu asar. Suci pada waktu asar. Jadi asar ni solat yang boleh dijamakkan dengan solat Zuhur. Asar boleh dijamakkan dengan solat Zuhur. Maksudnya jamak takhir lah. Jamak takhir pun boleh, jamak takdim pun boleh. Yang kedua, katakan suci pada waktu Isyak. Suci pada waktu Isyak. Jadi Isyak ni boleh dijamakkan dengan Maghrib. Okey. Jadi setiap solat yang boleh dijamakkan dan dia suci pada waktu tersebut wajib qada. Contohnya suci pada waktu asar, maka wajib sembahyang asar, kemudian qada sembahyang Zuhur. Kalau asar tu dapat cara tunai, maka dia buat cara tunai. Kalau tak, maka asar tu pun kalau asar tunai, maka Zuhurnya jadi qada. Tu. Kalau dia suci pada waktu Isyak, maka Maghribnya diqadakan. Okey, baik. Qada Zuhur dan Maghrib ni bila mencukupi waktu dengan ketiadaan manik. Maksudnya tidak ada datang manik yang lain. Kalau ada manik yang lain, maka tak wajib untuk dia qadakan. Okey. Kalau ada manik yang lain, maka tak perlu untuk dia qada. Okey. Tapi kalau kata tak ada manik, mana kenalah. Walaupun kita kata suci pukul 6.50, tapi ni tak gila. Ni wajib qada Zuhur sekali. Kenapa? Kalau tak ada halangan. Tak ada halangan. Dia tidak ada halangan. Dia yang tak wajib ni bila yang tak wajib qada bila ada halangan. Okey, contohnya gila pukul 7 lah. Gila pukul 7 kan. Gila pukul 7. Bila gila pukul 7 tak cukup. Sedangkan dia berhenti pada waktu asar. Faham tak ni? Dia berhenti pada waktu asar. Jadi dia ada 10 minit je. Ada 10 minit ni tak cukup untuk dia himpunkan dua solat. Asar dan Zuhur. Begitu juga dengan bersuci. Mana 10 minit ni memang cukup untuk bersuci dan juga apa kita kata solat Zuhur, solat asar saja. Kenapa? Kerana kedatangan manik. Maka ketika tu Zuhur ni tak perlu qada. Tapi kalau manik ni tak ada, wajib qada lagi. Kerana tidak ada halangan. Okey. Baik. Okey, jadi maknanya kalau berhenti pada waktu asar wajib qada Zuhur.
Kalau berhenti pada waktu isyak, wajib qada maghrib. Sekiranya tidak kedatangan manik. Maknanya sekiranya tidak kedatangan perkara yang lain. Okey, umpama contoh perempuan yang haid dalam keadaan hamil. Okey, dia haid kemudian berhenti pop, waktu beranak umpama contoh. Kan? Dia beranak. Maka bila dia beranak tu, itu maknanya ada halangan yang selepas tu. Tapi lihatlah waktu dia berhenti tu pada waktu mana. Kalau pada waktu yang boleh dijamakkan solat, kemudian kita tengok waktu dia berapa lama. Di sini penterjemah kita ni dia kata dia letakkan masanya lebih kurang dalam 15 minit untuk setiap kelakuan, iaitu bersuci, solat 4 waktu yang pertama, solat 4 waktu yang kedua. 5 minit. Sekurang-kurang waktu tu. Okey, baik. Okey, jadi pendapat yang mengatakan perempuan haid wajib qada solat dan solat sebelumnya adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, Ibnu Abbas, Tawus, Mujahid, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ishaq, Abi Thawr. Itu semua di antara kalangan ulama-ulama yang hebat tu. Maknanya ini telah disepakatilah. Maknanya perempuan yang kita kata dia suci pada waktu yang boleh dijamakkan solat, maka dia perlu qada. Kalau dia berhenti pada waktu zuhur, sebelum zuhur tu boleh jamak tak? Tak boleh. Maka berhenti pada waktu zuhur, sembahyang zuhur saja. Sembahyang zuhur saja. Tak perlu untuk dia qada sembahyang subuh. Umpama contoh, perempuan yang berhenti darah pukul 9 pagi. Waktu tak perlu qada subuh lah. Dia tak perlu untuk qada subuh dia. Okey, baik. Okey. Kemudian kita lihat contoh dalam kitab ni. Okey, contoh dalam kitab ni dia bagi. Masalah ni mungkin rumit sikit, tak apa, nanti kalau ada siapa yang tak faham tu dia boleh bertanya balik. Kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul Aizah pun dia mudah sikit, cuma dalam kitab Tuhfatul Aizah tu dia tak datangkan masalah manik ni. Dia cuma cerita bila datang awal dan datang akhir. Yang ni dalam kitab ni dia ada bawa perbahasan zawalul manik dan juga turul manik. Okey. Baik. Contoh dalam kitab ni dia kata, waktu solat asar pukul 4.30 petang. Waktu asar pukul 4.30 petang. Okey. Kemudian dia suci, zawalul mani, mana tiada perkara yang menghalang untuk dia solat. Suci daripada haid. Suci pukul 5 PM. Pukul 5 PM. Okey. Jadi tempoh di antara, kemudian datang pula manik yang seterusnya, dia panggil turul manik. Ada manik pula. Kita buat singkatan ni. Manik pula. Pukul apa? Pukul 5.10. 5.10 PM. Okey? 5.10 PM. Okey, baik. Asar pukul 4.30. Sucinya pukul 5. Kemudian pukul 5.10 datang manik. Umpama contoh kita letak gila lah sini. Manik yang lain. Dia gila. Okey, gila ataupun pengsan. Manik dia datang kat situ. Okey, jadi waktu yang ada di antara suci dan manik ni dia ada berapa minit? Waktu ni dia ada 10 minit dia ada. Di antara suci dan juga manik ni. Sebelum datang gila maknanya dia ada 10 minit. Okey, dia ada 10 minit. Jadi 10 minit ni, 10 minit ni cukup syarat untuk mewajibkan asar. Okey, mewajibkan asar, iaitu tiada perkara yang menghalang kewajipan solat selama mana dia boleh bersuci dan juga solat. Okey, dia wajib solat asar saja, tetapi tidak wajib untuk qada zuhur dia. Kerana dalam 10 minit ni, kita ambil tempoh sini, 10 minit ni 5 minit untuk bersuci. Okey, kemudian 5 minit lagi untuk solat. Kemudian datang gila. Ada manik baru.
Okey. Jadi asalnya kalau tidak ada manik, maka wajib untuk qada solat zuhur. Tapi oleh kerana kedatangan halangan, adanya manik seumpama gila, waktu 10 minit ni hanya wajib untuk dia menunaikan solat asar sahaja. Solat asar sahaja. Tidak wajib untuk qada solat zuhur. Okey. Kenapa kan ada manik? Nak cerita ada manik sini. Ada halangan. Ada halangan. Kenapa? Gila termasuk perkara yang menghalang untuk menunaikan solat ataupun nifas. Beranak sini umpama contohlah. Beranak sini maka dia menghalang. Dia termasuk dalam perkara yang menghalang dia untuk menunaikan solat. Okey, baik. Tu. Okey. Kalau tidak ada, maka dia kena wajib sembahyang. Okay. Contoh yang kedua kita lihat. Pukul 4.30. Masalah yang sama juga. 4.30 PM. Waktu asar. Kemudian suci pukul 5 PM. Suci pukul 5 PM. Kemudian kedatangan manik. Okay. Manik datang pukul 5 suku PM. 5 suku PM. Jadi masa 15 minit. Ada masa 15 minit. Jadi masa 15 minit ni, okay, sini kita kata datang manik jadi gila. Contohnya lah, dia gila kat sini. Ada masa 15 minit. 15 minit ni cukup buat 3 perkara. Apa dia yang pertama? 5 minit yang pertama bersuci. Okey. Kemudian cukup untuk solat asar dan cukup untuk solat zuhur. Maka wajib qada zuhur dia. Dia wajib qada zuhur. Wajib solat asar dan wajib solat zuhur. Kenapa pula wajib? Sebab dia mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan tiga perkara ni. Dia mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan tiga perkara ni. Okey. Kalau tak ada manik, lagilah luas. Walaupun masuk kepada waktu lain pun tak ada masalah. Dan kalau masuk waktu lain pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tidak ada halangan. Okey. Dalam rajah tu boleh nampak dah. Boleh faham dah? Okey. Jadi maknanya kalau kedatangan manik cuma dapat buat 2 perkara, maka ni. Kalau kata 1 perkara je. Contohnya pukul 5 minit. Maka ketika ni solat tak perlulah. Kenapa hanya ada waktu cukup untuk bersuci saja? Tak cukup untuk syarat-syarat solat. Mana kena kira kat situ. Okey? Tapi katakanlah, katakan supaya orang nampak, okey? 6.55. Okey, 6.55 suci. Okey? Pukul 7 maghrib. Pukul 7 dia masuk maghrib. Kemudian tak ada halangan. Yang ni masih lagi wajib untuk dia solat asar, solat zuhur. Kenapa? Kerana tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Mana waktu ni memang cukup untuk dia menunaikan solat ketika tu. Jadi dia tak boleh untuk walaupun solat tu termasuk dalam solat qada sekalipun tak ada masalah lah, tapi dia wajib untuk tunaikan balik. Wajib untuk dia tunaikan qada, wajib untuk dia melakukan solat zuhur tu. Solat asar dan zuhur. Tapi kalau ada halangan, maka ketika itu tak boleh. Okey? Boleh faham ni masalah ni? Ini dipanggil zawalul mani'. Zawalul mani'. Zawalul mani' maksudnya berhenti darah pada akhir waktu. Berhenti darah pada akhir waktu. Kalau turul mani' ni biasanya datang pada awal waktu. Okey, datang. Yang ni terangkat. Yang ni satu lagi masalah, dia datang. Dua benda ni kena faham. Datang dan terangkat. Datang dan pulang lah, umpama contoh kita kata. Okey. Head datang dan head pulang. Atau head terangkat. Okey. Ini bab membicarakan tentang wajib sembahyang. Nak tetapkan kita wajib sembahyang ke tak wajib sembahyang. Sebab setengah daripada perempuan, bila dia berhenti pada pukul 6.30 petang, kata nantilah maghrib nanti baru mandi. Kemudian dia mandi dia sembahyang maghrib je. Dia sembahyang maghrib, dia tak sembahyang asar, dia tak sembahyang zuhur. Kenapa? Dia anggap benda tak perlu nak sembahyang. Kenapa? Waktu tu masih belum suci dan sebagainya. Tak. Tu waktu luas lagi tu, 6.30 sampai pukul 7 tu. Lepas buat benda-benda. Bukan kata nak bersuci saja, mandi boleh berenang dalam kolam.
Boleh bernikmat-nikmat dengan sabun dan sebagainya setengah jam tu, umpama contoh lah. Kemudian dia tak kedatangan manik, tak ada halangan yang lain. Jadi maka wajib dia sembahyang. Begitu juga pada akhir waktu zuhur, umpama contoh. Akhir waktu zuhur asar pukul 4, pukul 3.50 dia berhenti. 3.50 dia berhenti. Kemudian dia kata nanti asar je lah mandi. Padahal waktu tu waktu wajib dia sembahyang lah tu. Ada waktu 10 minit. Jadi kalau dia tinggal ketika itu, maka hukumnya dia sengaja meninggalkan solat. Kerana dia ada waktu yang cukup. Ada waktu yang cukup. Okey, kalau dia berhenti memang cukup-cukup sikit je kita kata. Waktu tu 5 minit. Okey, dimaafkan. Tapi dia kena qada solat tu. Dia kena qada. Kenapa? Kalau dia siap bersuci, dia tak sempat dah nak sembahyang pada waktu tu, maka solat tu dianggap sebagai solat qada, bukan solat sunat. Tapi tak dianggap sebagai orang sengaja meninggalkan solat lah. Tapi kalau dah pukul 3.30 berhenti sampai ke asar tak sembahyang lagi, tu memang sengaja lah. Sebab tu dia hukumkan dosa meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab dia ada waktu yang cukup. Okey, harap faham kat sini. Baik. Contoh dia bagi, sekiranya seorang perempuan telah suci dari haidnya 5 minit sebelum habis masuk waktu asar, maka wajib ia solat asar. 5 minit sebelum habis masuk asar, maka wajib ia solat asar. Begitu juga solat zuhur apabila cukup syarat-syarat terdahulu. Apa maksud syarat-syarat terdahulu? Iaitu tiada perkara yang menghalang kewajipan solat. Selama masa untuk bersuci dan masa melakukan 2 solat fardu asar dan zuhur secara ringkas. Maksudnya kalau suci 5 minit. Maghrib pukul 7. Okey. 6.55 suci. Okey, kemudian pukul 7 maghrib. Macam mana maghrib? Maghrib betul lah. Okay. Masuk maghrib. Okey. Perempuan ni dalam masalah ni dia wajib menunaikan pertama solat asar, kemudian plus dengan solat zuhur. Wajib dia menunaikan walaupun baki 5 minit. Dengan syarat apa? Tidak kedatangan manik. Tidak kedatangan manik. Jadi maknanya dia kena sembahyang 3 waktu lah pada waktu ni. Dia kena sembahyang 3 waktu. Solat asar, zuhur mungkin kerana cukup untuk dia cukup hanya untuk bersuci, maka asarnya jadi qada, zuhurnya pun jadi qada, maghribnya jadi tunai. Okey. Tu dia punya kaedah dia. Tu soalan yang pertama. Sekiranya ia suci daripada haid 5 minit sebelum masuk waktu maghrib. Okey, sekiranya ia suci 5 minit sebelum masuk waktu maghrib, kemudian setelah berlalu 15 minit waktu maghrib ia pengsan, maka ia wajib qada zuhur serta asar kerana telah cukup syarat terdahulu. Okey, maknanya apa? 5 minit. Okey. Kemudian pukul 15 minit selepas daripada tu. 6.55 maksudnya 7.10. Pukul 7.10. 7.10 ni dia gila. 7.10 dia mari gila. Mana mari manik. Okey. Maka wajib bagi perempuan ini, okey, kemudian setelah berlalu 15 minit waktu maghrib ia pengsan, maka ia wajib gini. Bukan ni. Katakan maghrib pukul 7. Maghrib pukul 7. Okey. Kemudian 7 suku. 7 suku dia ni masuk waktu maghrib. Okey. 7 suku dia mari gila. Dipanggil manik ni. Okey. Mari manik. Tu dia. 6.55 dia suci, dia kata sekiranya ia suci daripada 5 minit sebelum masuk waktu maghrib. Kita buat andaian 6.55 lah, 5 minit sebelum masuk maghrib. Maghrib pukul 7. Jadi 5 minit sebelum maghrib 6.55. Kemudian dia kata setelah berlalu 15 minit waktu maghrib, mana 7 suku lah. 15 minit setelah masuk waktu maghrib, 7 suku tu tak? 7 suku. Setelah masuknya maghrib,
Maghrib pukul 7, kemudian 7 suku mari gila. Mana ada manik, ada halangan. Okey. Jadi kalau berlaku macam ni, dia pengsan lah, umpama contoh pengsan. Pengsan. Maka dia wajib qada solat zuhur serta asar, kemudian kerana telah cukup syarat terdahulu, begitu juga solat maghrib. Begitu juga solat maghrib seperti yang akan diterangkan nanti. Kenapa? Kerana waktu bermula daripada sini sampai kepada sini ada berapa minit? Ada 20 minit. Ada 20 minit. Jadi 20 minit ni cukup sangat untuk 5 minit bersuci, 5 minit solat asar, 5 minit solat zuhur, 5 minit solat maghrib. Mana cukup syarat ni? Solat yang paling ringkas 20 minit ni mana cukup untuk buat 4 perkara tu. Maka ketika tu maghrib dia wajib semayang. Wajib dia semayang. Okay, wajib dia semayang. Ni kita buat andai kata orang tu tak semayang, dia dah suci, kemudian dia tak bersihkan diri, tak apa, sampai 7 suku dia gila. Maka ni waktu yang wajib dia tunaikan nanti. Kalau dia sedar daripada gila dia, ataupun dia sedar daripada pengsan dia, maka ni wajib untuk dia qada semula ni. Nak ingatkan ni, dia tanda ni je. Tapi kalau dia sempat buat, tak ada masalah lah. Kalau dia sempat buat, tak jadi satu kesalahan. Okey, nak ingatkan kat situ. Baik. Ini pada bab yang pertama. Kalau kurang, maka tak cukup. Kalau kurang, katakan kurang, dia akan mendahulukan sahibul waktu. Kalau kata 7.10, nanti dia bincangkanlah. 7.10 mari gila. Waktu tu masuk kepada mana? Waktu maghrib. Mana zuhur tak payah qada. Kerana dia mengutamakan tuan punya waktu. Tuan punya waktu apa tu? Maghrib. Kalau misalnya dia dah solat waktu tunai tu, yang qada tu kemudian lain masa lain. Tak boleh sebab dia tutup sini. Sebab dia kena buat situ. Buat sini. Dia kena buat sini dulu. Dia tak boleh pergi tempat lain. Misalnya nak rasa dia buat esok ke tak boleh. Tak boleh sebab dia kena qada sini. Ni tempat dia, esok dah setelah kita menangguh. Kalau kita buat ke esok, dah jadi dosa lah sebab kita sengaja tinggal. Sebab ni ada peluang. Sebabnya hak tunai buat dah, dia cuma yang qada. Ya betul dah, mana dia kena buat sini. Dia kalau sepatutnya dia kena mendahulukan pada waktu qada dia dulu. Kemudian kita tunaikan. Kerana itu lebih nak mengejar kepada waktu yang dah masuk ni. Buat asar, waktu zuhur, waktu maghrib. Sebab dia tak tahu ke depan tu dia punya masalah datang macam mana. Okey, mana dia kena qada. Ketika ni dia tak boleh kata aku nak buat tunai dulu ni, qada esok tak boleh. Sebab ni memang waktu dia dah, dia berhenti kat sini. Kalau dia tunaikan kat sini, dia buat kat sini, tak dihukum sebagai orang yang berdosa lah. Tapi kalau dia tinggal pula, dia lain lah tu. Itu termasuk orang yang memang sengaja tinggal, sedangkan dia ada waktu. Okey, boleh faham? Nanti dia akan bincang lagi berkenaan dengan kalau kurang daripada 20 minit ni. Ini maknanya kalau berhenti pada waktu yang memang cukup untuk menunaikan solat bersuci, 2 waktu saja, buat 2 perkara. Kalau cukup untuk 3, buat 3. Kalau cukup untuk 4, buat 4. Ini kalau ada kedatangan manik yang seterusnya. Tapi kalau memang tidak ada, mana itulah. Lagipun kita tak tahu kedatangan manik ni yang ke depan ni, tak tahu kita akan pengsan. Kan orang tahu dia, sekejap lagi 10 minit aku akan pengsan ni. Tak tahu. Jadi sebab itulah, apabila nyata suci, kemudian ada waktu untuk menunaikan solat, wajib bersegera mandi. Ini pada bab wajib bersegera ni, dia tak boleh nak tangguh. Wajib bersegera. Bila nyata cek je, suci dah, bersih dah, mandi lah. Kenapa? Ni ada waktu lagi nak solat ni. Tak boleh kata nanti je lah, buat pada waktu maghrib. Tak boleh lah, sebab dia ada waktu, boleh usaha. Walaupun hanya dapat 1 rakaat ketika tu, tapi teruskanlah. Sama ada sembahyang tu jadi tunai ataupun sembahyang tu kekal sebagai qada, tak ada masalah. Ketika kita setengah sembahyang tu, masuk azan maghrib, teruskan sembahyang. Teruskan, habiskan sembahyang. Nanti masuk maghrib sembahyanglah. Okey. Baik. Itu masalah yang pertama. Nanti baru kita masuk pada masalah yang kedua. Okey. Iaitu turuwul mani', datang perkara yang menghalang kewajipan solat. InsyaAllah nanti esok pagi kita akan bincang perkara ni lah. Jadi kalau ada sesiapa yang ada kemusykilan ataupun ada nak memperbetulkan huraian ni, insyaAllah boleh message kita di Majlis Taklim Fatimah Zahra, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.